Okay, Assalamualaikum and good morning. Okay, ini untuk video ini untuk yang tidak masuk GM tadi dan yang masuk GM tapi masih lagi tak faham, boleh tengok-tengok balik lah video ni. Alright, kita masuk tajuk baru hari ni, 3D Geometrical Shape. Okay, so apa yang kita nak belajar dalam topik ini ada 4 things lah. Okay, number 1, dia punya properties of 3D geometrical shapes, okay, and number 2, nets of geometrical shape, okay, nets of 3D shapes, number 3, surface area of 3D shape, and number 4, volume of 3D shape. Okay, maknanya yang pertama kita nak tengok ciri-ciri setiap bentuk 3D tu. Yang kedua, bentangan 3D tu macam mana. Yang ketiga, luas permukaan setiap bentuk 3D. Yang keempat, isi padu. Okay, itu sahaja. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, yang pertama kita nak tengok properties of 3D shape. Okay, so kita ada 5 3D shape dekat sini. Okay, ni kita ada prism, kita ada piramid, kita ada cylinder, kita ada cone and sphere. So untuk yang pertama kita ada prism. Prism has 2 flat base. Okay, this one. Prism has 2 flat base. Okay, inilah tapak yang rata. Mesti ada tapak yang rata, 2 tapak yang rata. Dan congruent and parallel. Congruent means sama. Okay, sama bentuk dan juga parallel. Parallel ni maksudnya dia selari lah. Okay, kedua-dua tu selari. Kemudian disambungkan dengan satu flat rectangular shape. Okay, yang ni tu flat rectangular shape. Okay, dia boleh jadi macam-macam bentuk untuk prism. Okay, asalkan kalau ada dua bentuk yang kita gabungkan, dua tapak yang sama, kemudian kita cantumkan dia dengan satu cross section yang seragam, kita panggil prism. Okay, walaupun apa bentuk yang ni segitiga, yang ni hexagon kan. Dia boleh juga dikatakan prism. Okay, selagi dia ada cross section and dia ada dua bentuk yang sama. Okay, seterusnya piramid. Okay, piramid kita ada one flat base. Okay, one flat base, and then kita ada other side is triangular shape. Okay, satu tapak bentuk rectangular. Kemudian kita ada dia punya side dia ada 4 side yang berbentuk triangle. Okay, kemudian cylinder. Cylinder we have 2 flat base, bentuk circle, and 1 curved surface. Curved surface yang inilah yang mengelilingi itulah. Okay, curved surface, permukaan melengkung. Okay, and then seterusnya kita ada cone. Okay, cone kita ada one apex. Apex ni dia punya puncak dan juga flat base yang bentuk circle. And lastly, sphere. Sphere, all points on this surface area is equidistant from center of the sphere. Okay, semua surface dekat luar ini adalah jaraknya adalah sama dengan center. Okay, dan dia ada satu permukaan melengkung. Okay, daripada sini, daripada table ni kamu boleh menjawab soalan. Okay, muka surat 72, page 72. Okay, yang ni tadi dalam GM cikgu dah jawab dengan kawan-kawan kamu. Okay, 72 and 73. Okay, untuk 72 tak ada masalah. Kamu just to count the number of flat surface. Okay, untuk every 3D shape ni. Kemudian numbers of curved surface, numbers of vertices, and number of edge. Okay, kamu nyatakan berapa permukaan rata bagi setiap bentuk ini. Kemudian berapa dia punya bilangan permukaan melengkung, berapa bilangan bucu dan juga berapa bilangan tepi. Okay, seperti contoh, for example, untuk piramid, dia punya number of flat base, dia ada 1. Permukaan rata kita ada 1. Okay, kemudian numbers of curved surface. Untuk piramid, kita tak ada number of curved surface. And then, number of vertices, bilangan bucu, kita ada 1, 2, 3, 4, 5.
kita ada 5. Vertex and edge kita ada, kita kira edge macam ni ya, sisi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita ada 8 edge of pyramid. Okay, dan yang lain tu untuk prism, untuk sphere and cone kamu boleh isi sendiri berdasarkan based on this table. Okay, macam tu juga dengan page 73. Okay, itu juga dah dibincangkan bersama kawan kamu tadi. Senang je kita mengisi jawapan tu, fill in the blank. Dia punya maklumat semua boleh dapat daripada table ini. Okay, table ini. Ini kita nak belajar tentang properties of 3D shapes. Okay, and then okay, number 2 kita akan tengok nets of 3D shape. Okay, nets ni adalah bentangan 3D shape. Okay, kita ada cylinder, cone, piramid, prism dan juga sphere. So sphere tak ada bentangan lah. Yang ada 4 tu. Okay, jadi cylinder, untuk cylinder bentangan dia macam ni. Kita ada 2 bulatan dan juga satu permukaan lengkung. Okay, untuk cone macam ni, dan untuk square dan juga prism macam ni. Okay, so untuk prism ada macam-macam bentuk. Alright, bergantunglah macam cube dengan cuboid. Tu pun kita panggil sebagai prism. Okay, macam tadi hexagon, heptagon pun boleh jadi prism juga. Okay, jadi bukaan dia bergantung kepada bentuk. Alright. Okay, minta maaf kalau laju. Kalau tak faham boleh PM cikgu. Alright. Okay. Okay, so seterusnya boleh buat untuk soalan net tadi tu. Okay, bentangan boleh buat muka surat 74 dan juga 75. Okay, 74 and 75. Okay. And then kita terus kepada surface area. Okay, surface area of 3D. Macam mana nak cari luas permukaan untuk 3D shape adalah kita tengok dia punya bentuk permukaan dia. Okay, surface shape dia tu. Surface shape dia tu bentuk apa? Kalau bentuk segi 4, kita carilah luas segi 4. Kalau bentuk segitiga, carilah luas segitiga. Kalau bentuk circle, carilah area of circle. Okay, seperti contoh yang ini. Area of cube. Okay, cube kita tahu, cube ni juga kita panggil prism. So dia nak area of surface area of cube. Okay, surface area of cube kita tengok bila kita bentangkan dia, kita dapati we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6. Okay, 6 square kat situ. Jadi berapa? Jadi area dia adalah 6 darab area of square. Contoh, katalah satu square ni sisi dia, edge dia adalah 2, sini 2. Okay, dia punya length 2, dia punya width pun 2. Jadi formula untuk cari luas segi 4 adalah panjang darab lebar kan. Jadi 2 darab 2. So you get 4. Okay, jadi ada 4. Dia punya luas untuk satu square adalah 4. Jadi ada berapa square? Ada 6 square. So 6 darablah 4. So you will get 24. Okay, untuk yang kedua ni cuboid pun macam tu juga. Kita ada area of rectangle. Okay, segi 4 tepat kita ada 4 segi 4 tepat dan 2 square. Okay, jadi segi 4 tepat ni dia punya edge dia tak sama, right? So katalah sini 2 and then sini 6. Alright, so 6 times 2 awak dapat 12. Okay, jadi 12 darab ada berapa rectangle kat situ? Ada 4. So 12 darab dengan 4. Okay, kemudian plus dengan area of square yang 2 lagi tu. Okay, tambah semua and then awak akan dapat area of cube. Surface area of cube. Okay, seterusnya untuk piramid pun macam tu juga. Okay, cuma piramid tapak dia adalah square. So kita ada 1 square and then dia punya area of triangle dia ada 4. Okay, so macam mana nak cari area of triangle?
Okay, dah belajar sekolah rendah lagi. Okay, half times base dia berapa? Base dia yang ni. Okay, times dia punya height. Height tinggi. Okay. Katalah base dia tu 4, tinggi dia 2. So 1/2 darab 4 darab 2. Okay, dapat jawapan ni. Kemudian kita darablah dengan 4 sebab kita ada 4 triangle. Kemudian tambah pula dengan luas square. Right, so dapat luas keseluruhan piramid. Okay, dan seterusnya. Okay, kita tengok buku modul kamu, muka surat 76. Okay, ni untuk page 76. Okay, dia suruh kamu nyatakan surface area. Okay, dan dia tidak nyatakan dalam bentuk numbers, dalam bentuk huruf sahaja supaya dia nak kamu nampak, kamu faham. Okay, macam mana nak kira. Okay, yang diberi kat sini bentuk dan bentangan. Okay, dah siap bentang dah. Jadi, the surface area dia adalah kita tambah every bentuk ni, bentuk ni semua kita tambah dan kita dapatlah area of surface area of cuboid keseluruhan dia. Okay, jadi kita tengok kat sini kita ada yang sama bentuk yang ni lah. Okay, ini sama bentuk. Okay, sama bentuk dan kita boleh darab lah. Okay, so macam mana nak cari luas untuk satu ni? Okay, luas untuk satu ni, area dia adalah, ini bentuk rectangular kan? Rectangular, length times width lah. Okay, panjang darab lebar. So, panjang dia adalah P and then lebar dia adalah Q. Okay, sini Q kan? So, sini pun Q lah. So, sini Q. That's why kita dapat PQ. Dia tulis PQ dalam ni. So, how many PQ? How many shape yang sama? 4. Okay, so 4 PQ ataupun okay, cikgu buat 4 times PQ sebab ada 4 bentuk yang luasnya adalah PQ tambah, okay, ada 2 lagi kita tak tambah, this one, okay, ada 2 lagi kita tak tambah, yang ini, okay, yang ini pula dia punya dia punya area dia adalah sini Q, so Q times Q is Q square. Okay, so kita tinggalkan macam ni sahajalah. Alright, seterusnya kita tengok untuk piramid. Okay, piramid kita ada dua bentuk sahaja. Okay. Okay, first shape is dia punya base. Base dia adalah square. Okay, so daripada gambar ni, dalam buku kamu tak ada kan warna biru ni? Okay, so daripada gambar ni kita tahu sini M. So, sini pun M lah. Sebab dia ada tanda sama kan? Okay, jadi dia punya panjang dia M dan juga lebar dia juga M. Okey, jadi untuk square, untuk bentuk square ni, dia punya area dia adalah M times M. M times M adalah M square. Okey, plus. Okey, bentuk segitiga ini pula. Kita tahu dia punya formula area of triangle is half times base. Base dia adalah sama M. Okay, and then dia punya height dia, okay, tengok daripada sini adalah T. Okay, jadi MT lah. Okay, M times T. Setengah darab tapak darab tinggi. So, bila kita gabungkan, kita dapat setengah MT. Okay, and then, okay, how many triangle dalam piramid? We have 4 triangle. Okay, jadi kita ada 4 times triangle, 1 triangle, luas dia adalah half MT. Okay, alright. So, macam ni. Okay, kemudian kita selesaikan. Yang ini boleh selesaikan kan? Okay, 1 kita potong sini. Okay, 2. Okay, so dekat yang dalam kurungan ni kita dapat 2MT. Okay, so last dia punya answer will be M square plus 2MT. Okay. Alright. Okay, next. Okay, yang ini pun sama juga. Okay. Kita cari area every shape dalam bentuk itu. Okay, yang pertama kita tengok tapak dia. Tapak dia yang ni. Bentuk apa ni? Tapak ni bentuk rectangular. So, rectangular kita darab panjang darab lebar.
A darab B. So dapat AB dalam ni. Okey. Untuk yang dia punya sisi sebelah sini pula, yang tegak ni pun sama, bentuk rectangular juga. Okey, dia punya panjang dia adalah B. Kemudian tinggi dia adalah T. Alright, so dapatlah B darab T. Okey, kemudian ini bahagian bumbung atas tu. Okey, bahagian bumbung yang atas ni. Okey, bumbung yang atas ni sama juga bentuk rectangular. Okey, rectangle. Okey, rectangle pun sama. Dia punya nak cari area dia adalah panjang darab lebar. So, panjang dia adalah B. Okey, lebar dia adalah S. Okey, kita dapat yang ini. Okey, dan tepi dia adalah segitiga. So, segitiga. Okay, inilah segitiga dia punya luas. Okay, and then luas keseluruhan surface area of prism adalah tambah setiap bentuk tersebut. So, BT plus A. Wait, sekejap. BT plus AB plus BS. Okay, plus. Okay, kita ada dua ni kan? 2 times half AT. Okay, 2 times half AT ni kita boleh simplify kan, dia dapat AT sahajalah. Bila kamu potong sini, kita dapat AT sahaja. So, final answer dia adalah BT plus AB plus BS plus AT. Alright, okay. So, seterusnya. Okay, yang ini untuk silinder. Silinder adalah gabungan, combination of two shape, circle and dia punya dekat tengah tu curve shape dia, jadi tambah sajalah yang ni sebab dia bentuk circle, jadi dia punya area of circle adalah pi r square. So kita ada 2 pi r square, so 2 pi r square. Sebab ada 2 belatan, 1 2. Jadi itu sebab ada 2 pi r square plus dengan 2 pi r t. Sebab yang ini adalah dia punya bulatan yang ini. Yang ini adalah yang ini kan. Yang ini adalah kita pakai circumference. So sebab kita pakai 2 pi r. 2 pi r. Jadi sebab bentuk ini adalah bentuk segi empat tepat. Jadi panjang darab lebar. So 2 pi r times t. Dapatlah 2 pi r times t. So dapat jawapan dia. Right? Next. Next macam ni lah. Pun sama dua bentuk. Itu untuk muka surat 76. Untuk latihan seterusnya, cikgu akan buat satu lagi video. Right? Assalamualaikum.